Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Sarawak mahu perkukuh keselamatan kawasan sempadan serta rampasan dadah bernilai lebih 1.2 juta ringgit. Perinciannya langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kerajaan Sarawak meminta tentera darat memberi lebih tumpuan kepada isu pencerobohan oleh pendatang asing tanpa izin, aktiviti penyeludupan barang serta jenayah rentas sempadan. Menurut Panglima 3 Brigade, Brigadier Jeneral Adnan Hashim, perkara tersebut dimaklumkan sendiri oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng semasa kunjungan hormat di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya di Kuching pagi tadi. Katanya Datuk Patinggi Abang Johari memberi penekanan kepada perkara-perkara tersebut bagi memastikan keamanan dan keselamatan di sepanjang persempadanan negeri ini sentiasa terpelihara. Dan hasil daripada pertemuan yang sungguh bermakna, kami dapatlah pencerahan daripada yang berhormat tentang border security yang mana melibatkan tentera darat Malaysia untuk menjaga keselamatan persempadanan Sarawak dengan Indonesia. Beliau turut menyifatkan pertemuan selama lebih setengah jam itu dapat memberi impak tinggi kepada pasukan keselamatan, khususnya tentera darat, agar isu-isu keselamatan sama ada di persempadanan maupun Laut Cina Selatan sentiasa diberi perhatian serius. Bercakap kepada pemberita selepas kunjungan hormat tersebut, Brigadier Jeneral Adnan memberitahu pihaknya juga dimaklumkan oleh Premier berkaitan penambahan aset untuk membantu tentera darat menjalankan tugas kawasan persempadanan negeri Sarawak dengan lebih efektif. Penglibatan pihak swasta penting dalam meningkatkan kemampuan industri hospitaliti di Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata agak sukar untuk menarik kehadiran pelancong jika pihak swasta tidak melabur dalam industri perhotelan meskipun kerajaan telah merancang pelbagai pelan pembangunan. We leave to the private sector. I'm hoping for the private sector to develop more hotel. Need not have to be 5-star hotel, tapi 3-star, 4-star. Karena pada masa ini melihat keadaan event yang diadakan, we are facing problem with kita menghadapi masalah bilik sekarang ni. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media Pesta Regata Telaga Air di Kuching. Regata yang diadakan semula selepas 31 tahun itu akan berlangsung pada 1 hingga 3 Disember depan dengan pelbagai acara telah disusun atur seperti sukan air dan darat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dijangka hadir bagi majlis penangguhan regata pada 3 Disember depan. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim memaklumkan kerajaan akan meningkatkan kemampuan aksesibiliti ke kawasan telaga air. Katanya jalan kampung sedia ada tidak lagi mampu menampung jumlah kenderaan yang banyak, terutama ketika berlangsungnya pesta atau sebarang aktiviti di kawasan tersebut. Laluan 4 lorong akan dibina yang menghubungkan Pantai Damai hingga ke Trombol. Bukannya sahaja untuk pelancongan, bukannya sahaja di Esplanade yang sedia ada, yang menjangkau sampai ke kawasan Trombol. That whole area is going to be developed in the following years. Tapi I will leave that. Saya akan memberi ruang ini kepada agensi-agensi dan kementerian yang terlibat untuk memaklumkan. Tambah beliau, telaga air antara kawasan pantai paling hampir dengan Bandaraya Kuching dan sering menarik kehadiran ramai pengunjung. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya merampas dadah jenis metamfetamin atau syabu dengan nilai dianggarkan lebih 1.2 juta ringgit. Rampasan dibuat pada 3 November lepas menerusi 2 tangkapan berasingan di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA. Pengarah JKDM Sarawak, Dr. Ahmad Taufik Sulaiman dalam kenyataan media berkata, tangkapan pertama dibuat pada pukul 12 tengah hari apabila pihaknya telah menyita sebuah bagasi tidak dituntut yang tiba dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Hasil pemeriksaan dapati bagasi berkenaan mengandungi 20 paket teh mengandungi serbuk kristal disyaki dadah jenis metafetamin atau syabu seberat 20.336 kg bernilai RM727,200.
Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tangkapan kedua pula dibuat apabila unit khas pemeriksaan penumpang JKDM menahan dua lelaki warga negara tempatan yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching dari Kuala Lumpur sekitar pukul 10 malam hari yang sama. Kedua-dua lelaki itu ditahan berikutan imej imbasan ke atas dua bagasi yang dibawa mencurigakan. Pemeriksaan lanjut membawa kepada penemuan 14 paket berwarna hitam dadah jenis syabu dengan berat 14.178 kg dan dianggarkan bernilai RM497,600. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek yang berumur 28 dan 32 tahun telah melakukan silang bagasi iaitu membawa bagasi yang didaftarkan bukan atas nama sendiri. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak menahan 3 buah bot nelayan asing Indonesia kerana melakukan aktiviti menangkap ikan tanpa permit yang sah di perairan perikanan Malaysia awal pagi Selasa lepas. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus dalam kenyataan media berkata, bot berkenaan dikesan pada kedudukan kira-kira 110 batu nautika barat laut Tanjung Kidurong oleh KM Kota Kinabalu ketika menjalankan Permai, Optiris dan Kuda Laut. Beliau menambah setelah merapat dan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga-tiga bot terbabit, anggota Maritim Negeri Sarawak mendapati terdapat 3 kru termasuk tekong warga Indonesia pada setiap bot. Jumlah keseluruhan kru adalah 9 orang dan mereka berumur dalam lingkungan 22 hingga 45 tahun. Pemeriksaan lanjut mendapati tiada nombor pendaftaran pada ketiga-tiga buah bot yang berasal dari Indonesia itu. Kesemua mereka juga gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah dan ketiga-tiga bot berkenaan didapati memasuki perairan Malaysia bagi tujuan menangkap ikan. Mereka disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 iaitu menangkap ikan di perairan Malaysia dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua 9 kru warga asing dan bot berkenaan diiring ke jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin di Kuching untuk tindakan lanjut. 2 pemandu kenderaan ditahan pihak polis dari Ibu Pejabat Daerah Serian untuk membantu siasatan berhubung kes pergaduhan yang tular dalam satu video di aplikasi WhatsApp pada Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis berkata, menerusi video tular yang berdurasi 0.9 saat itu, kedua-dua suspek bergaduh bertikam lidah dan membawa sebilah pisau dan parang. Tindakan membawa senjata berbahaya boleh dikenakan kesalahan di bawah Akta Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Justru beliau menasihati masyarakat agar sentiasa bertimbang rasa dan mematuhi peraturan jalan raya serta tidak mendatangkan kegusaran kepada orang awam. Beliau mendedahkan perkara tersebut dalam kenyataan medianya hari ini. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih.